Kita akan mulakan kursus pengurusan mesyuarat dengan modul yang pertama, iaitu modul pengurusan mesyuarat yang berkesan. Semua peserta ataupun semua pejabat awam dan khususnya semua staf UMK, tak kira staf akademik ataupun staf pentadbiran, sentiasa menginginkan pengurusan mesyuarat yang berkesan. Sama ada pengurusan mesyuarat dari segi tata cara, sama ada pengurusan dari segi minit mesyuarat serta laporan-laporan yang berkaitan dengan mesyuarat. Jadi, bagaimana kita ingin menguruskan sesuatu mesyuarat dengan berkesan? Sebelum itu, izinkan saya menerangkan objektif kursus ini. Pada akhir kursus ini, pihak HRD khususnya berharap peserta ataupun staf UMK dapat mempertingkatkan pengetahuan dalam merancang dan menguruskan mesyuarat di peringkat jabatan serta PKK masing-masing dengan lebih kualiti. Kursus ini juga diharapkan dapat mempertingkatkan kemahiran dalam tata cara pengurusan dan pengendalian mesyuarat sebagai pengurusi, usia serta ahli yang berkaitan dan juga dapat merekod minit-minit mesyuarat jabatan dengan lebih berkualiti. Pihak HRD juga berharap peserta lebih yakin dalam pengurusan dan pengendalian mesyuarat sebagai pengurusi dan usia. Kursus ini juga diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai unggul di kalangan pejabat awam, khususnya staf UMK, selaras dengan keperluan sektor awam dan negara di alah baru ini. Apakah sumber-sumber utama rujukan yang perlu staf atau pejabat awam di Malaysia ini rujuk sekiranya berkaitan dengan pengurusan mesyuarat? Rujukan yang paling lama ataupun yang utama yang terawal adalah Keliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 1991, Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Penerusan Minit Mesyuarat berdasarkan arahan Pentadbiran Ketua Pengarah Mampu Bilangan 6 tahun 2014, MQA ataupun slide pembentangan daripada TKSU TKR yang menerangkan penggunaan format ataupun tata cara pengurusan mesyuarat, dan keliling yang terbaru yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan adalah Keliling Transformasi Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 2018 yang bertajuk My Mesyuarat, Ekosistem Pengurusan Mesyuarat Era Digital. Pihak UMK sendiri menerusi BPO dan pejabat daftar telah mengeluarkan satu panduan pengurusan mesyuarat yang berseragam berlandaskan kepada Keliling Transformasi ini pada tahun 2020, dan para peserta boleh memuat turun panduan tersebut daripada portal ICOM. Pekeliling mampu ini adalah menggantikan pekeliling PKPA Bilangan 2 tahun 1991, dan tarikh kuasa pekeliling ini adalah mulai tarikh dikeluarkan dan merujuk kepada situasi di UMK. Pekeliling berkenaan panduan pengurusan mesyuarat di UMK adalah berkuat kuasa pada tahun 2020. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai pengurusan mesyuarat, apa sebenarnya definisi mesyuarat itu tersendiri? Secara umumnya, definisi mesyuarat boleh katakan adalah satu perhimpunan dengan satu tujuan untuk mengumpulkan idea dan menyatukan fikiran bagi mendapatkan sesuatu keputusan. Bentuk serta proses mesyuarat tersebut boleh dilaksanakan secara informal dan formal. Secara informal contohnya tanpa ad hoc, boleh diadakan di luar tempat kerja, dan formal khususnya seperti mesyuarat selalu kita dengar, mesyuarat LPU, mesyuarat JPU yang diadakan di tempat kerja. Isu-isu mesyuarat yang pertama, dan ini rasanya semua peserta mengakui bahawa ini antara isu-isu yang sering terjadi apabila kita membicarakan mengenai mesyuarat. Isu yang pertama, minit mesyuarat lewat. Kadang-kadang kita dapat minit mesyuarat yang sangat lewat. Mesyuarat kedua, bilangan kedua dah dijalankan, tapi kita masih lagi sebagai ahli belum mendapat minit mesyuarat bilangan 1. Agenda yang tidak jelas. Ya, isu ini juga isu yang sangat besar.
Kadang-kadang mesyuarat yang diadakan di peringkat PTJ ataupun jabatan tidak mempunyai agenda yang jelas, sama ada agenda ataupun tujuan daripada pihak pengurus dia ataupun pihak ahli-ahli sendiri tidak mengetahui apakah agenda yang ingin dibicarakan dalam mesyuarat tersebut. Notis lewat, saja ini antara isu yang sering kali kita dengar. Notis mengenai penganjuran mesyuarat dihantar ataupun dimaklumkan lewat kepada ahli dan juga pengurusi. Yang lagi besar, notis tidak diterima. Kadang-kadang bila new norm selepas era COVID-19 ni, kita dapat banyak mesyuarat yang diadakan secara online dan kadang-kadang terdapat pertindihan mesyuarat yang kita perlu hadiri, kita masuk dan kadang-kadang notis mesyuarat tersebut tidak diterima. Mungkin terdapat kesilapan dari segi teknikal, kesilapan masa menghantar email. Juga yang berkaitan tersebut, notis yang meragukan mengenai tujuan mesyuarat tersebut ataupun mesyuarat yang kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya tujuan mesyuarat tersebut diadakan. Berkaitan lagi isu-isu yang sering kali berlegar ataupun sering kali kita hadapi, tiada agenda. Mesyuarat yang tiada agenda sebenarnya sangat merugikan masa serta sumber-sumber bagi UMK terutamanya. Patutnya mesyuarat yang diadakan perlu mempunyai agenda jelas, sama ada apa agenda yang ingin disampaikan oleh pengurusi serta apa keputusan yang perlu dicapai bersama ahli-ahli mesyuarat. Tiada keputusan. Ya, kadang-kadang kita bila menghadiri satu mesyuarat, selepas habis mesyuarat tersebut ataupun selepas 2 jam ataupun 3 jam mesyuarat, ada keputusan yang tepat ataupun jelas mengenai apa yang kita ingin capai. Committed. Ini bukan sahaja tertakluk kepada ahli mesyuarat, tapi juga tertakluk kepada pihak urusia dan pengurusi mesyuarat tersebut. Kadang-kadang kita lihat ada ahli mesyuarat yang tidak committed, sering bermain telefon, tidak mendengar dengan teliti sebarang perbincangan diadakan dalam mesyuarat. Kurang perancangan. Ini adalah dari segi perancangan pihak urusia untuk merancang mesyuarat tersebut. Adakah mesyuarat tersebut diadakan mengambil kira kesesuaian tempat, masa serta kesesuaian ataupun kehadiran ahli-ahli mesyuarat. Dan yang ini isu yang berkaitan selepas ataupun post urusan mesyuarat, iaitu tiada follow up dan follow through. Isu ini seringkali terjadi apabila pihak urusia dan pengurusi tidak menjalankan mengambil langkah-langkah sepatutnya untuk mengingatkan ataupun recall ataupun mengutarakan kembali apa dua keputusan ataupun tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh ahli-ahli dalam mesyuarat tersebut. Tujuan mesyuarat. Kita akan terus kepada tujuan mesyuarat. Saya rasa banyak tujuan-tujuan mesyuarat yang diadakan di UMK, sama ada tujuan mesyuarat tersebut berkaitan dengan kewangan, pentadbiran, berkaitan dengan pelajar, akademik, kajian, research ataupun development. Okey, baiklah, kita akan lihat asas-asas pengurusan mesyuarat berkualiti. Baiklah, apa asas-asas agenda pengurusan mesyuarat yang berkualiti? Mesyuarat yang berkualiti perlulah mempunyai agenda dan objektif yang jelas. Agenda dan objektif jelas ini bermaksud semua ahli pengurusi serta usia perlu menerangkan ataupun merancang agenda mesyuarat tersebut dengan lebih awal agar dapat memberi penjelasan kepada ahli sebelum menghadiri mesyuarat. Objektif ataupun tujuan mesyuarat tersebut perlu dinyatakan dalam setiap panggilan ataupun surat panggilan mesyuarat kepada ahli-ahli agar mereka dapat kejelasan dari segi tujuan mereka menghadiri mesyuarat tersebut. Masa, ya, ini antara aspek penting dalam memastikan suatu mesyuarat tersebut berkualiti. Masa mesyuarat tidak perlulah terlalu pendek ataupun tidak terlalu panjang. Kadang-kadang kita lihat ada mesyuarat yang berleretan sehingga 3 atau 4 jam. Mungkin ada sampai ke 5 jam. Tiada spesifik
ataupun tiada masa khusus untuk menjalankan mesyuarat, asalkan objektif ataupun keputusan dapat dicapai dengan sepenuhnya oleh ahli-ahli. Kemudahan fizikal ini, pihak Rusdia sepatutnya memastikan semua kemudahan-kemudahan untuk menganjurkan mesyuarat telah sesuai dan selesa kepada semua ahli. Dan dari segi konteks new norm ini, di mana kebanyakan mesyuarat diadakan dalam atas talian, kemudahan seperti platform Google Meet, Webex, Zoom, sepatutnya pihak Rusdia perlu menguji lari atau testing terlebih dahulu sama ada kesesuaian platform tersebut agar semua ahli dapat akses dengan yang baik, dan juga perlu memastikan keupayaan internet berfungsi dengan sepenuhnya. Notis panggilan yang mencukupi, seperti yang diutarakan sebelum ini mengenai dengan isu mesyuarat. Notis panggilan bagi sesuatu mesyuarat perlu mencukupi sama ada melalui, sekarang ini kita sentiasa DMK contohnya, sentiasa menggunakan email, dan mungkin juga perlu membuat soft reminder melalui WhatsApp group, ataupun dengan terus direct telefon kepada semua ahli dan pengurusi. Itu lagi pada asas-asas mesyuarat yang politik. Ahli-ahli mesyuarat, pihak Rusdia seharusnya memastikan bahawa ahli-ahli mesyuarat yang dipanggil serta ahli-ahli mesyuarat yang menghadiri satu mesyuarat tersebut adalah pakar dalam hal yang berkaitan. Seringkali kita melihat terdapat pencanggahan pendapat sekiranya terdapat ahli mesyuarat yang tidak pakar dalam perbincangan ataupun tidak berupaya untuk membuat keputusan dalam mesyuarat tersebut. Asas mesyuarat yang seterusnya adalah perbincangan yang positif. Perbincangan dalam mesyuarat perlulah bersifat positif, perlulah bersifat matang, di mana semua ahli, pengurusi serta Rusdia dapat berbincang mengenai sesuatu masalah ataupun mencari sesuatu penyelesaian kepada sesuatu masalah dengan secara positif, harmoni dan profesional. Semua pendapat ahli perlu diterima dan perlu dibahaskan dengan secara matang. Peranan yang berkesan ini juga merupakan asas penting dalam memastikan suatu mesyuarat tersebut berkualiti, di mana setiap Rusdia, pengurusi ataupun ahli memainkan peranan yang berkesan dalam urusan mesyuarat. Pengurusi sebagai contohnya perlu memainkan peranan dengan profesional sebagai pengurusi mesyuarat, dapat menguruskan ahli-ahli mesyuarat ataupun dapat memastikan agenda-agenda yang telah ditetapkan dalam mesyuarat tersebut dapat dibincangkan. Rusdia juga perlu memainkan peranan yang berkesan agar perjalanan mesyuarat tersebut berjalan dengan lancar. Asas yang seterusnya adalah minit dan tindakan susulan yang tepat. Pengurusan minit mesyuarat serta tindakan ataupun sering kita mungkin boleh panggil di peringkat UMK, Memorandum Tindakan Pelaksanaan. Semua minit ataupun Memorandum Tindakan Pelaksanaan perlulah tepat seperti yang dibincangkan, tiada sebarang kesalahan ataupun tiada kelewatan, agar semua ahli mesyuarat dapat melaksanakan segala perbincangan ataupun segala keputusan yang diambil dengan tempoh masa yang telah ditetapkan. Baiklah, apa tindakan-tindakan yang perlu kita ambil ketika diarah menguruskan suatu mesyuarat? Ini antara persoalan-persoalan yang perlu kita sebagai Rusdia mesyuarat penuhi. Mesyuarat apa? Tujuan mesyuarat, di mana mesyuarat tersebut akan diadakan, apa peraturan-peraturan mesyuarat, sebagai contoh, apa peraturan mesyuarat dalam era COVID ini, bila mesyuarat tersebut akan diadakan, siapa yang akan menghadiri mesyuarat tersebut, mengapa mesyuarat tersebut diadakan, dan bagaimana mesyuarat tersebut akan dijalankan. Baiklah, untuk lebih menguruskan suatu mesyuarat dengan berkesan, pihak Intan telah memperkenalkan suatu pendekatan TAM, iaitu tujuan,
agenda dan masa. Pendekatan TAM ini, TAM tujuan, agenda dan masa. Tujuan bermaksud setiap mesyuarat perlu mempunyai tujuan. Urusia perlu memastikan setiap mesyuarat yang ingin diadakan mempunyai tujuan. Urusia perlu menyatakan tujuan mesyuarat dalam panggilan mesyuarat dengan jelas. Agenda, senaraikan semua perkara-perkara yang akan atau hendak dibicarakan bersama pengurusi dan tetapkan masa mula dan masa tamat. Kebiasaannya kita dapat lihat mesyuarat tidak memberikan tempoh atau jakaan masa tamat sehingga menyebabkan mesyuarat tersebut tamat ataupun memakan masa yang agak lama. Pengendalian mesyuarat yang berkesan. Bagaimana kita ingin memastikan ataupun apa ciri-ciri dalam pengendalian mesyuarat yang berkesan? Suasana mesyuarat merangsang perbincangan di mana ahli mesyuarat serta dengan pengurusi dapat merangsang perbincangan sesama mereka dengan positif, dengan harmoni. Ahli-ahli diberi peluang sama rata untuk berbincang. Tiada diskriminasi, sama ada wakil-wakil ahli daripada contohnya sebagai wakil-wakil daripada PTJ. Semua ahli-ahli mesyuarat sepatutnya diberikan peluang untuk bercakap, berbincang mengenai suatu isu. Agenda dibincangkan satu persatu. Tiada agenda yang tertinggal ataupun ada satu dua agenda yang disengajakan tidak dibincangkan. Mesyuarat yang berkesan juga perlulah mengutamakan bahawa setiap isu atau masalah yang ditujukan dalam agenda adalah mengikut keutamaan. Contoh, sekiranya mesyuarat berkaitan dengan kewangan ataupun pentadbiran, isu-isu yang utama yang melibatkan stakeholder ataupun mempunyai risiko yang tinggi perlulah dibincangkan terlebih dahulu. Kerana isu tersebut perlu masa perbincangan yang lama serta mempunyai tindakan-tindakan susulan yang mungkin lebih daripada satu ataupun dua. Dan antara ciri mesyuarat berkesan yang lain adalah setiap pandangan dan keputusan dirumuskan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, setelah 2-3 agenda dibincangkan, pengurusi ataupun usia perlulah merumuskan setiap pandangan, setiap keputusan yang diambil agar dapat memberikan kejelasan ataupun mengingatkan kembali kepada ahli-ahli mesyuarat mengenai keputusan yang telah mereka capai dalam mesyuarat tersebut. Ciri-ciri mesyuarat yang putih lain, tempoh masa yang diberikan ataupun yang dicadangkan adalah tempoh masa antara 2 hingga 3 jam sahaja. Dan terdapat mesyuarat yang berkualiti yang mungkin tiada agenda yang banyak, mungkin dapat dihabiskan dan dimakan kurang daripada tempoh masa 2 jam. Dan mungkin juga mesyuarat peringkat tertinggi seperti LPU ataupun mesyuarat GPU contohnya ataupun mesyuarat Senate yang melibatkan ramai ahli dan mempunyai banyak agenda. Mungkin mesyuarat tersebut memakan masa lebih daripada 3 jam, kadang mungkin 5 jam. Tapi sekiranya setiap ahli atau peranan usia dimainkan dengan baik, mesyuarat tersebut adalah kualiti. Tempoh masa yang dinyatakan sini adalah tempoh masa jangkaan ataupun suggestion, cadangan. Tidak semestinya semua peserta ataupun semua staf perlu memastikan mesyuarat habis dalam masa 2 ataupun 3 jam. Perkongsian banyak maklumat. Mesyuarat yang berkualiti adalah di mana terdapat banyak maklumat yang dikongsikan daripada ahli-ahli tersebut, daripada pengurusi, keputusan berdasarkan persetujuan bersama dalam membincangkan suatu keputusan dalam mesyuarat. Keputusan yang diambil perlulah berdasarkan daripada persetujuan bersama ahli-ahli mesyuarat yang lain. Keputusan yang diambil juga perlulah ditentukan dengan tegas dan adil, dan peranan ini perlu dimainkan oleh pengurusi mesyuarat, di mana pengurusi mesyuarat perlulah tegas dalam memastikan setiap keputusan yang diambil adalah adil serta mengambil kira kesemua
ahli pandangan ahli-ahli mesyuarat. Setiap keputusan yang diambil yang memerlukan tindakan segera perlulah dilaporkan dalam mesyuarat selanjutnya. Sebagai contoh, sekiranya mesyuarat pentadbiran PTJ, setiap keputusan telah diambil pada mesyuarat bilangan 1, semua tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak-pihak yang berkaitan perlulah dilaporkan dalam mesyuarat bilangan 2 agar semua ahli dapat mengetahui bagaimana ataupun adakah keputusan yang diambil telah diambil tindakan yang selanjutnya. Ini merupakan senarai semak pengurusan mesyuarat berkesan. Senarai semak ini bolehlah para peserta ambil sebagai satu panduan untuk melakukan satu mesyuarat yang berkesan. Jelaskan objektif mesyuarat, tandakan ataupun nyatakan. Okey, pilih waktu, tempat dan bilik mesyuarat yang sesuai. Gunakan style kepimpinan mesyuarat yang sesuai. Sekiranya pengurusi mesyuarat ingin memastikan satu kepimpinan yang tegas ataupun terdapat pelbagai style kepimpinan mesyuarat yang mana bergantung kepada pengurusi. Senarai semak yang keempat, dapatkan persetujuan kumpulan mengenai objektif dan peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat mungkin boleh nyatakan terlebih dahulu mengenai, contoh, semua ahli tidak boleh menggunakan telefon ataupun letakkan telefon dalam mode silent ataupun off. Okey, senarai semak yang kelima, gunakan peluang dalam mesyuarat untuk mendapatkan berbagai sudut pandangan yang berbeza sebelum merumuskan suatu perkara. Dan amalan yang sentiasa kita buat di MK, round table, pengurusi akan memohon setiap ahli sebarang pandangan sebelum merumuskan suatu keputusan. Dan yang keenam, antara senarai semak yang agak penting, pengurusi ataupun usia perlu mendapatkan persetujuan majoriti sekiranya terdapat perbezaan pandangan mengenai sebarang keputusan ataupun proses yang akan diambil. Utamakan komitmen terhadap tindakan susulan yang memerlukan masa yang panjang. Ini sebagai contoh, satu keputusan berkaitan dengan projek pembangunan di MK. Jadi, projek program yang berskala besar sebagai contoh convocation ataupun majlis istiadat convocation yang memerlukan tindakan susulan yang panjang. Jadi, perkara-perkara berkaitan dengan projek-projek ataupun isu yang besar ini perlulah semua ahli memberikan komitmen yang sepenuhnya. Semak yang ke-8, wujudkan tindakan susulan yang berkesan bagi memperbaiki prestasi pengurusan mesyuarat. Yang ini boleh dimainkan oleh pihak usia. Dia perlu peka mengenai dengan suatu mesyuarat yang telah diadakan, sentiasa menambah baik ataupun sentiasa mengambil tindakan susulan yang sesuai agar suatu mesyuarat yang telah diadakan itu dapat ditingkatkan kualiti. Yang seterusnya, nilaikan kekesanan suatu mesyuarat bagi memperbaiki prestasi pada masa hadapan. Baiklah. Seterusnya, apakah ekspektasi? Kadang-kadang kita beranggapan bahawa apabila kita menghadiri satu mesyuarat, ekspektasi kita mesyuarat tersebut akan berjalan dengan lancar, dengan smooth ataupun tanpa sebarang masalah. Tapi secara realitinya seperti gambar yang di sebelah kanan, untuk mencapai suatu mesyuarat yang berkesan tersebut, pelbagai hurdle ataupun problem, masalah yang timbul yang mana memerlukan kita untuk sentiasa memperbaiki diri kita serta juga memperingatkan ahli-ahli mesyuarat lain. Ya, ini juga berkaitan. Kita plan ataupun kita merancang agar dalam satu mesyuarat kita dapat mencapai suatu keputusan dengan baik, dengan cepat. Tapi secara realitinya, untuk mencapai keputusan tersebut, kita perlu menghadapi pelbagai rintangan yang ada. Baiklah. Ini saya ambil
pada pihak event LDK untuk konsep ni. Mungkin peserta boleh catat ataupun tulis apakah best practice amalan-amalan terbaik berkaitan dengan pengurusan mesyuarat di tempat masing-masing yang kita rasakan sangat bagus. Contoh, mesyuarat di PTJ 1 sentiasa habis ataupun tamat dalam masa 2 jam ataupun kurang, ataupun semua mesyuarat, minit mesyuarat diadakan di tuan-puan sentiasa difailkan dengan baik, direkodkan dengan baik, serta panggilan mesyuarat di peringkat puan-puan sentiasa dimaklumkan lebih awal dengan jelas dan tepat. Okay. Baiklah, terus pergi kepada 3 peringkat jawab usul mesyuarat, iaitu tindakan sebelum mesyuarat, tindakan semasa mesyuarat dan tindakan selepas mesyuarat. Ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab accountability usia mesyuarat. Perancangan sebelum mesyuarat. Baiklah, apa yang perlu pihak usia buat sebelum sesuatu mesyuarat diadakan? Yang pertama, pastinya menentukan tarikh, masa dan tempat mesyuarat. Dan ini pihak usia mungkin perlu menentukan tarikh mesyuarat dengan pengurusi mesyuarat. Tentukan masa yang sesuai serta tempat yang mesyuarat yang sesuai. Membuat tepahan bilik mesyuarat. Ini mungkin isu yang agak kritikal di UMK. Kadang-kadang kita sebabkan kita terdapat 3 kampus dan kadang-kadang dalam satu hari kita terdapat berbagai mesyuarat yang penting. Jadi banyak laporan mengenai bilik mesyuarat yang overbook ataupun kadang-kadang bilik mesyuarat yang sepatutnya di-booking tetapi mesyuarat telah ditamatkan. Jadi menimbulkan pelbagai masalah kepada pelbagai PTJ. Menentukan ajadah mesyuarat. Dia perlu menentukan ajadah mesyuarat bersama pengurusi mesyuarat. Keempat, yang ini tidak berkaitan dengan UMK, menunjukkan mesyuarat dalam sistem mesyuarat. Di UMK kita hanya menggunakan sistem e-meeting dan sistem e-meeting hanya mesyuarat-mesyuarat yang besar. Okay. Yang kelima juga tidak berkaitan dengan UMK. Okay, yang keenam, menentukan kelas kerja yang akan dibawa untuk perbincangan mesyuarat. Ini adalah sangat digalakkan sekiranya suatu mesyuarat terdapat kelas kerja dibawa untuk perbincangan agar mesyuarat tersebut lebih produktif ataupun lebih kualiti. Contoh, mesyuarat Senate atau mesyuarat LPU, GTK, semua pembentang perlu menyediakan kelas kerja yang bersesuaian dengan format dan mesyuarat tersebut hanya akan membincangkan kelas kerja yang dibincangkan. Dengan ini, mesyuarat tersebut akan lebih berkualiti. Saya ambil contoh mesyuarat pentadbiran PTJ, mesyuarat pentadbiran pejabat daftar. Mesyuarat yang tiada kelas kerja selalunya akan berleretan ataupun tiada satu agenda khusus. Dan itu menyumbang kepada masalah mesyuarat terlalu lama ataupun tiada keputusan yang jelas. Sebenarnya kita terdapat satu kelas kerja, kita membudayakan amalan membentangkan kelas kerja dalam setiap mesyuarat. Dalam kelas kerja tersebut sudah pasti terdapat cadangan ataupun implikasi yang ingin dinyatakan kepada ahli mesyuarat. Ahli mesyuarat serta pengurusi dapat membincangkan mesyuarat tersebut dengan lebih produktif, dengan lebih berkesan. Baiklah, yang ketujuh, menghantar surat ataupun email jemputan mesyuarat kepada ahli mesyuarat. Memastikan persediaan kemudahan bilik mesyuarat dan dalam konteks selepas era COVID-19, perlu memastikan platform Google Meet, Webex atau Zoom sentiasa up to date. Mengesahkan kehadiran. Pihak usia perlu mengesahkan kehadiran mesyuarat ataupun pengurusi agar pengurusi ataupun mesyuarat lebih berkualiti. Semua ahli dapat hadir pada masanya.
dan mengadakan pembincangan pramesyuarat. Uh, Pembincangan pramesyuarat ini selalunya kita lihat mesyuarat yang besar-besar seperti mesyuarat JPU, mesyuarat LPU, JTK. Tapi ramalan mengadakan perbincangan pramesyuarat ini boleh juga diadakan di peringkat PTJ masing-masing. Sebagai contoh, pada hari Selasa akan diadakan mesyuarat fakulti, dekan bersama staf-staf akademik di fakulti. Pada hari Ahad, dia mesyuarat, mungkin PP ataupun mana-mana staf yang dilantik, boleh mengadakan pembincangan pramesyuarat bersama dengan pengurusi dekan. Hasil daripada pembincangan mesyuarat ini, satu agenda ataupun satu lakaran mengenai bagaimana mesyuarat tersebut ataupun apa keputusan yang akan diambil. Dan sebenarnya benefit ataupun kelebihan mengadakan pembincangan pramesyuarat ini adalah sangat besar kepada pihak rusia serta ahli-ahli mesyuarat. Rusia lebih confident, lebih terancang, dan apabila pihak rusia lebih terancang dalam memastikan semua isu-isu penting akan dibincangkan dalam mesyuarat, ahli-ahli mesyuarat juga akan lebih berpuas hati. Mesyuarat dapat penjelasan ataupun dapat input yang lebih jelas mengenai apa mesyuarat tersebut. Okay, kita pergi checklist yang pertama, tarikh masa, usaha, berbincang dengan pengurusi, usia, berbincang dengan pengurusi, tarikh masa yang sesuai. Membuat terfaham bilik mesyuarat. Yang ini checklist dalam membuat terfaham bilik mesyuarat. Tarikh di mana bilangan kehadiran, kesesuaian, bilangan kehadiran ahli mesyuarat. Kadang-kadang kita lihat di MK sebagai contoh bilik mesyuarat Senate yang dapat memuatkan lebih dari 100, tapi mesyuarat hanya 10 orang ahli yang hadir. Jadi itu satu kerugian kepada mesyuarat lain yang mungkin memerlukan bilik mesyuarat yang besar disebabkan ahli mesyuarat mereka sangat besar. Peralatan kemudahan yang diperlukan, contoh selalunya kita lihat banyak isu mengenai dengan peralatan ICT, projektor tidak berfungsi dengan baik, mikrofon tidak berfungsi dengan baik. Jadi pihak usaha perlu memastikan peralatan atau kemudahan bilik mesyuarat sentiasa berfungsi dengan baik. Okey, baiklah. Jadi yang ketiga, menentukan agenda mesyuarat. Ini boleh dikatakan satu template umum apa yang sepatutnya ada dalam agenda mesyuarat. Keputusan pengurusi, apa yang pengurusi alu-alukan, kata-kata aluan pengurusi. Keputusan minit mesyuarat yang lalu, perkara-perkara bangkit daripada mesyuarat tersebut, perkara baru untuk dibincangkan, pembekalan kerja serta hal-hal lain. Kita akan lihat dengan lebih terperinci dengan agenda mesyuarat dalam modul yang ketiga. Checklist yang keempat dalam membentuk agenda. Perkara yang diutamakan adalah seperti berikut. Ini format 5 key point ataupun 5 isi penting yang perlu ada dalam satu agenda mesyuarat. Ya, antara key point juga yang semua peserta perlu beri perhatian. Agenda adalah ditentukan bersama dengan pengurusi mesyuarat. Masalah timbul apabila mesyuarat terlalu kerap, mungkin dalam sebulan mesyuarat yang sama pada awal bulan dan akhir bulan. Jadi satu cara untuk mengatasi mesyuarat yang terlalu kerap adalah meletakkan agenda sebelum mesyuarat agar kita dapat lihat satu keputusan ataupun untuk dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dapat diselesaikan dengan lebih besar. Okay, yang ni tidak berkaitan dengan UMK.
menentukan kerja untuk perbincangan. Ya, format ataupun template umum adalah bagi kerja mesyuarat, pihak usia menerima 15 hari satu kertas kerja untuk dibincangkan dalam mesyuarat. Okay. Sekarang ini satu kertas kerja mungkin diterjemahkan dalam bentuk slide PowerPoint. Key point dalam slide ini yang ingin saya nyatakan adalah persediaan perancangan ahli mesyuarat ataupun penerusia dalam menguruskan pembentangan kertas kerja. Sering kali kita lihat timbul isu kelewatan penghantaran kertas kerja, contoh dalam JPU ataupun dan sekiranya kelewatan dari pihak ahli mesyuarat akan juga memberi impak yang besar kepada persediaan pihak usia untuk memastikan setiap kertas kerja yang dihantar dapat dibincangkan dengan baik. Jadi, kedua-dua pihak usia serta pihak ahli mesyuarat perlu memainkan peranan yang berkesan, iaitu sentiasa berkomunikasi agar tempoh masa telah ditetapkan bagi tempoh penghantaran kertas kerja dapat dipatuhi. Yang ke-7, dari segi penghantaran surat ataupun email jemputan mesyuarat, pihak intan memberikan satu guideline atau panduan bahawa setiap surat ataupun email jemputan mesyuarat perlulah dihantar 10 hari sebelum suatu mesyuarat. Tapi seringkali yang kita lihat di peringkat UMK, contoh, kadang terdapat mesyuarat esok ingin diadakan mesyuarat, hari ini baru dihantar surat ataupun email jemputan, dan kadang-kadang email tersebut dihantar pada malam selepas waktu bekerja, menyatakan bahawa jemputan mesyuarat pada esok pagi pukul 9 pagi. Jadi, sekiranya kelewatan surat ataupun email jemputan ini akan menjejaskan pada pengesahan kehadiran dan juga perancangan pihak usia itu sendiri dalam satu mesyuarat. Ini maklumat yang perlu dinyatakan dalam surat atau email jemputan. Saya ingin menarik perhatian pihak peserta kepada key point nombor 5, iaitu agenda dan nama pengurusi. Amalan BMK kita tidak kita kurang mengamalkan bahawa dalam setiap surat ataupun email jemputan mesyuarat menyatakan agenda mesyuarat ataupun nama pengurusi. Dengan saya ingin menyeru menggalakkan bahawa setiap peserta yang akan menjadi usia mesyuarat selepas ini, ataupun pihak UMK, mengamalkan amalan baik ini dengan menyatakan dalam jemputan email ataupun surat tersebut apa agenda-agenda yang akan dibentangkan dalam mesyuarat dan siapa nama pengurusi mesyuarat tersebut. Sekiranya pengurusi tersebut tidak dapat hadir, siapa wakil pengurusi. Dua isi penting ini, dua key point ini sebenarnya dapat memberikan impak yang besar kepada ahli-ahli mesyuarat, di mana ahli mesyuarat akan lebih bersedia setelah mereka mengetahui apa agenda yang akan dibincangkan, dan juga pengurusi serta ahli mesyuarat juga dapat bersedia dari segi emosi serta fizikal. Dan yang ketiga, sangat penting juga, menghantar perkataan sehari sebelum mesyuarat diadakan. Ini untuk mendapatkan pengesahan kehadiran agar tiada isu pembaziran berlaku. Sebagai contoh, sekiranya pihak usia tidak menghantar peringatan, patutnya ahli mesyuarat tersebut mempunyai seramai 40 orang ahli dan pihak usia telah menempah makan minum untuk 40 orang. Tapi pada hari kejadian, pada mesyuarat kejadian, hanya ada 20 ahli. Jadi, banyak pembaziran. 20 makan minum telah dibazirkan dan 20 pembaziran tersebut adalah menggunakan duit UMK sendiri ataupun duit orang awam. Jadi, dengan menghantar peringatan sehari sebelum mesyuarat diadakan, kita dapat membendung pembaziran berlaku dan dapat mengesahkan kehadiran ahli mesyuarat.
Uh, ini juga antara key point penting. Sekiranya terdapat syarat-syarat yang bertindan ataupun clash dari segi masa ataupun tempat, dia perlulah menyatakan dalam surat jemputan sekiranya ahli-ahli mesyuarat yang dijemput dibenarkan mahkamah-wakil, dan sekiranya dibenarkan, Ustiaz sendiri perlulah menyatakan dengan tepat jelas jawatan wakil-wakil yang akan dihantar. Ahli mesyuarat yang dijemput juga perlu menyatakan siapa yang akan mewakili mereka ke tersebut. Yang ke-8, memastikan kemudahan mesyuarat. Pihak ustiaz perlulah memastikan segala kerusi atau meja dalam bilik mesyuarat emas, bersih dan teratur. Tempat duduk mencukupi, label sekiranya tidak ramai. Susun tempat duduk ahli mengikut keadaan jawatan. Perlu memastikan sistem audio dan suara dengan baik. Alat-alat tulis yang bersesuaian seperti kertas ataupun pen atau pensel. Jam dinding dalam bilik mesyuarat dengan baik. LCD, projektor ataupun komputer berfungsi dengan baik. Serta tempahan makanan dan minuman ringan telah dibuat. Bilik mesyuarat, yang ini saya telah sebelum ini. Pihak ustiaz perlulah memastikan saiz bilik mesyuarat adalah bersesuaian dengan kehadiran ahli mesyuarat dan pemesyuarat tersebut. Pihak ustiaz juga perlu memastikan tiada hiasan-hiasan yang mengganggu kelancaran mesyuarat, seperti hiasan bunga ataupun prop-prop dalam mesyuarat yang boleh mengganggu komitmen ataupun fokus ahli mesyuarat. Batas gangguan telefon ataupun bunyi-bunyi pelawat di luar bilik mesyuarat juga perlu diambil perhatian agar tidak mengganggu kelancaran mesyuarat. Kursi dan meja, susunan kursi dan meja perlulah ikut ahli yang betul-betul mesyuarat. Tempat duduk, yang ini kita perlu amalkan di MK. Tempat duduk dalam suatu mesyuarat perlu mengikut kekanan jawatan, dan sekiranya perlu letakkan nama. Yang ketiga, kedudukan ahli yang suka bertelagah. Mungkin kita dah mengenali ataupun mengetahui kedudukan ahli mesyuarat yang bertelagah. Mungkin kita perlu mengambil langkah-langkah yang sepatutnya, tidak meletakkan mereka di satu yang sama ataupun yang berdekatan. Protokol sesuatu, ahli-ahli mesyuarat perlulah mengikut keutamaan, kekanan fungsi ahli, dan perlulah menentukan lokasi peratasan kelengkapan bilik mesyuarat yang bersesuaian. Ini contoh bilik mesyuarat untuk tujuan bermaklumat, lebih bersifat terbuka, di mana dia terfungsi di hadapan ahli-ahli mesyuarat, berada di hadapan, berhadapan dengan pengurusi dan usia. Ini contoh tempat untuk memberi maklumat. Seterusnya, ini contoh sesuatu mesyuarat untuk membuat keputusan, round table. Cuma kita lihat kebanyakan di susun atur bilik mesyuarat di MK adalah mengikut susunan ini. Round table, Senate, bilik mesyuarat di Chancellery sebagai contoh je, malah bilik mesyuarat di PTJ atau fakulti-fakulti juga mengikut atur ini. Ini mungkin mesyuarat yang lebih kecil,
ahli tidak ramai, round table. Sesuatu-sesuatu ni mungkin boleh digunakan oleh para peserta sekiranya ingin mengadakan mesyuarat di luar UMK, mungkin di hotel-hotel ataupun kemudahan-kemudahan latihan di luar pada UMK. Ialah sini penerangan kepada apa justifikasi kepada pemilihan suatu tempat mesyuarat. Okay, yang atas yang pertama sesuai untuk tidak ramai, yang lebih biasa, mungkin lebih informal untuk perbincangan mendapatkan satu perusahaan. Kedua, yang table juga tapi lebih besar sikit. Yang sekiranya yang terakhir sekali, sekiranya melibatkan yang sangat ramai, sebagai contoh mesyuarat agung tahunan, ataupun mesyuarat agung berkisar, di mana ahli yang ramai mungkin susunan lebih terbuka. Baiklah, kita lihat pada prinsip sesuatu keutamaan ahli. Pengurusi merupakan orang yang utama sekali untuk dan mereka yang bergelar sebagai jawatan doktor ataupun pangkat doktor, profesor madya, melalui mereka yang tidak bergelar, tidak punya gelaran. Okay. Sekiranya melibatkan pihak luar, susunan adalah perlulah mengutamakan pejabat awam dahulu pejabat swasta. Mereka yang mempunyai pangkat lebih kadang mendahului mereka yang lebih rendah pangkatnya. Ini kita perlu terapkan dalam setiap mesyuarat yang ingin kita adakan. Susun atur tempat duduk. Ahli yang tinggi statusnya duduk paling hampir di sebelah kanan pengurusi. Mesyuarat dalam round table. Kedudukan ahli lain perlu diselasih berdasarkan keutamaan dan kekananan. Okay. Setiausaha ataupun penausia perlulah duduk di meja khas sebelah kiri pengurusi. Dan ahli yang ingin membuat pembincangan kertas kerja perlulah duduk di kursi terakhir di sebelah kiri pengurusi. Sekiranya ada terdapat senarai ahli-ahli yang akan membentangkan kertas kerja. Minuman dan jamuan ringan perlulah pastikan tempat untuk diletakkan minuman dan jamuan ringan bersesuaian. Jenis-jenis sajian bersesuaian dan mencukupi. Perlu mengambil pihak usia juga perlu mengambil kira masa untuk menyajikan minuman dan jamuan ringan tersebut. Sebagai contoh, sekiranya mesyuarat dijangkakan berlangsung hanya 1 jam ataupun 1 jam setengah, jenis sajian yang bersesuaian mungkin sekadar kuih muih ataupun biskut. Okay. Tidak perlulah menempah makanan yang berat. Lain-lain checklist ataupun lain-lain perkara yang perlu ditekankan oleh pihak usia dalam pengurusan sebelum satu mesyuarat adalah keperluan mempunyai pejabat tamu sekiranya melibatkan orang luar, pengangkutan ahli mesyuarat ataupun wakil jemputan mesyuarat, lampu, kipas ataupun aircon hawa dingin dalam mesyuarat, tandas yang berdekatan dengan bilik mesyuarat, bilik sembahyang ataupun bilik rehat. Sebenarnya alat perusahaan suara, tape recording ataupun barang alat elektronik yang lain untuk merekodkan mesyuarat, CD, projektor, skrin putih, papan putih, marker, pemadam ataupun barang alat tulis, pen, pensel yang perlu disediakan oleh pihak usia sebelum suatu mesyuarat diadakan. Yang ke-9, menentukan kehadiran. Yang ke-9, menentukan kehadiran. Dia perlu berhubung melalui surat, telefon, email atau memo kepada semua ahli mesyuarat bagi menentukan kehadiran mereka.
Dan senarai kehadiran sepatutnya perlulah disahkan sekurangnya 2 hari ataupun sehari sebelum mesyuarat. Perbincangan pramesyuarat. Perbincangan pramesyuarat secara umumnya perbincangan antara usia dengan pengusi. Dalam perbincangan pramesyuarat ini, pihak usia ataupun SU akan meliti maklum balas yang telah diterima daripada ahli dalam berkenaan dengan keputusan ataupun tindakan diambil dalam mesyuarat yang sebelum ini. Dan kena pasti tindakan-tindakan yang perlu diambil. Dan adapun masa yang sesuai adalah 2 ataupun 3 hari sebelum suatu mesyuarat. Bergantung kepada kesesuaian pengurusi. Contoh di DMK, LPU sebabkan terdapat banyak kerja, selalunya pramesyuarat diadakan seminggu sebelum mesyuarat sebenar bersama pengurusi LPU. Ialah etika mesyuarat. Perlu maklumkan cara memberi perkhidmatan kepada pengurusi. Perlu menepati masa. Dan sekiranya terdapat ahli mesyuarat yang perlu awal, mereka perlu maklumkan kepada pengurusi atau pengurusia dengan cara yang baik dan hormat. Cara penilaian mesyuarat. Tata susila bermesyuarat, di mana ini satu proses untuk meningkatkan tahap kebersanan mesyuarat. Tata susila ini sekiranya diamalkan ataupun dijadikan satu budaya, dapat menggalakkan ahli mesyuarat memberi sumbangan dalam mesyuarat dengan lebih berkesan. Tata susila mesyuarat yang berkesan berkualiti ini dapat menghematkan masa dan tenaga kepada semua pihak, kepada ahli mesyuarat, kepada pengurusi mesyuarat serta pihak usia. Baiklah, ini secara overall, general, tentang aliran mengadakan mesyuarat. SOP ataupun panduan umum untuk sesuatu usia mengadakan suatu mesyuarat. Baiklah, masalah-masalah dalam pengurusan mesyuarat seperti yang telah saya terangkan di awal tadi. Mesyuarat jarang diadakan, mungkin terdapat dalam setahun hanya 4 mesyuarat diadakan. Mesyuarat lewat dihantar, agenda tidak jelas, kurang perancangan, tidak komited dan tidak pengetahuan. Ini tata susila dalam mesyuarat. Semua ahli mesyuarat, pengurusi, usia, ahli mesyuarat perlulah hadir tepat pada waktunya. Jangan tiba lewat. Elakkan gangguan telefon semasa semasa mesyuarat. Tidak meninggalkan bilik mesyuarat tanpa kebenaran sekiranya terdapat kecemasan ataupun hal-hal yang berkaitan. Mesyuarat ataupun usia ataupun pengurusi sendiri perlu memohon kebenaran daripada ahli mesyuarat. Semua ahli mesyuarat perlulah mengelakkan daripada duduk atau menghadiri mesyuarat dengan menunjukkan kurang minat, mendengar secara aktif suatu mesyuarat, beri semangat idea dan galakan agar ahli-ahli mesyuarat lain dapat memberikan komen. Ahli-ahli mesyuarat sentiasa memberikan tumpuan yang sepenuhnya fokus kepada isi penting mesyuarat. Ahli-ahli mesyuarat perlulah menghormati pengurusi mesyuarat, serta ahli-ahli yang lain, saling menghormati sama lain. Dan para ahli mesyuarat juga perlu menjaga ekspresi wajah ketika mesyuarat, tidak menunjukkan reaksi bosan ataupun sedih ataupun emosi yang tidak sepatutnya. Dan dalam konteks online meeting, seringkali kita tidak lagi perlu duduk dengan duduk berhadapan. Cuma tata susila dalam mesyuarat online, semua pihak perlu memastikan mic mereka ditutup, hanya dibuka apabila ingin menyatakan suatu pandangan, dan perlulah memastikan kamera dibuka sepenuhnya. Semua pengurusi mesyuarat dapat mengenal pasti siapa sebalik mesyuarat, ahli mesyuarat.
asas saya utarakan sekali lagi, saya recall balik asas mesyuarat kualiti, agenda dan objektif yang jelas, masa, logistik yang selesa, notis panggilan yang mencukupi, ahli-ahli yang relevan, ahli-ahli yang pakar dalam mesyuarat tersebut, positive discussion, pembincangan yang arah positif, yang harmoni serta menghormati satu sama lain. Pengurusi dan setiausaha ataupun hostia memainkan peranan yang berkesan. Hostia atau setiausaha merekodkan minit mesyuarat dengan tepat. Selepas habisnya satu mesyuarat, terdapatnya follow up dan follow through. Satu keputusan telah diambil. Mesyuarat yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan berkesan akan menggalakkan terhasilnya sumbangan pemikiran yang berkesan. Mesyuarat yang telah dirancang bersama pengurusi serta ahli-ahli yang dapat dilaksanakan dengan baik akan menjimatkan masa, menjimatkan tenaga, dan ahli-ahli mesyuarat serta pengurusi dapat memberikan sumbangan yang sangat berkesan, dapat membincangkan suatu isu dengan sangat komprehensif, sangat detail, sangat terperinci. Ada satu isu pun yang tertinggal. Namun, pengurusan logistik serta rekod mesyuarat juga perlu diuruskan secara berkesan. Di mana seperti pengurusan minit mesyuarat, pengurusan memorandum jadikan pelaksanaan. List tindakan semasa mesyuarat. Apa yang perlu dilakukan ketika mesyuarat? Hostia, SU, sepatutnya menyemak kehadiran semua ahli mesyuarat. Kemaskini kehadiran sekiranya terdapat ahli dan sekiranya ahli tidak hadir itu telah mata wakil, perlu mohon atau memasukkan nama wakil dan catat minit mesyuarat. Ini flow secara umum, perkara penting dibicarakan, keputusan dan tindakan susulan, adab-adab, peranan dalam mesyuarat, peranan pengurusi sebelum mesyuarat, perancangan, pengurusi perlu membuat perancangan, mengenal pasti isu yang nak, masalah yang nak dibicarakan, hadkan bilangan mesyuarat, hadkan bilangan isu atau masalah tidak terlampau banyak. Pengurusi tidak perlulah meletakkan 10 isu yang ingin dibicarakan satu mesyuarat. Perlulah menentukan keutamaan satu isu atau masalah. Perlulah ini antara soalan-soalan yang perlu ditanya atau dijawab oleh pengurusi. Mengapa mesyuarat perlu diadakan? Mesyuarat, bagaimana mesyuarat diadakan? Bagaimana keputusan mesyuarat hendak dibuat? Ini peranan pengurusi mesyuarat semasa pengurusi. Pada awal mesyuarat, pengurusi mesyuarat sepatutnya datang awal sebelum waktu mesyuarat. Dan pengurusi juga perlulah memulakan mesyuarat tepat pada waktunya. Pengurusi perlu mewujudkan suasana mesyuarat yang harmoni. Pengurusi pada awal, pada kata awal, perlu maklumkan tujuan atau agenda yang hendak dicapai dalam mesyuarat tersebut. Semasa perbincangan, pengurusi perlu memberi peluang sama rata kepada ahli, perlu menggalakkan penyertaan semua ahli mesyuarat. Pengurusi perlu mengawal perbincangan serta perjalanan masa mesyuarat. Pengurusi juga perlu memberi kesimpulan dari masa ke masa. Dan di akhir perbincangan, di akhir mesyuarat, pengurusi perlu menguruskan perkara-perkara utama yang telah disetujui. Pengurusi bersama pihak hostia perlu maklumkan keputusan yang telah diambil. Pengurusi juga perlu maklumkan tindakan susulan yang perlu diambil. Pengurusi bolehlah menetapkan tarikh masa mesyuarat yang akan datang untuk memberi gambaran awal, menambahkan mesyuarat, menyemak draft minit mesyuarat, mesyuarat, menandatangani minit mesyuarat bersama setiausaha, dan pengurusi perlu memastikan setiausaha membuat tindakan follow up dan follow through. Dan sekiranya terdapat keperluan untuk membuat susulan, pengurusi perlu menetapkan kesesuaian mengadakan mesyuarat susulan. Peranan setiausaha, peranan mesyuarat semasa mesyuarat mengambil kehadiran,
minit mesyuarat. Lepas mesyuarat, ini antara key penting. Setiausaha perlu menyediakan minit ataupun draft minit mesyuarat selewat-lewatnya 3 hari bekerja selepas suatu mesyuarat. Format minit mesyuarat saya akan terangkan dalam modul lepas ini. Dalam senarai karya, susunan nama ahli mesyuarat perlulah mengikut kekeranan. Catatan pembintangan dalam minit mesyuarat perlulah padat, tepat dan jelas. Dan setiausaha ataupun dia mesyuarat perlu mengambil tindakan follow up dan follow through. Baiklah, ini soalan yang sering kali kita jumpa dalam satu mesyuarat. Question, general overhead question, factual question ataupun controversial question satu isu. Provocative question, redirect question ataupun just simple yes or no question. Ini tata susila dalam kita menyoal barang soalan dalam satu mesyuarat. Tidak menggalakkan jawapan yang secara berkumpulan. Perlulah memberikan jawapan yang lengkap dan terang. Tidak hanya menggunakan sebilangan kecil ahli menjawab soalan. Lebih spesifik. Jika didapati perlu mengarah soalan kepada seorang ahli, ahli mesyuarat yang tersebut boleh panggil nama ahli dan menyoalnya. Ini memberikannya peluang menjawab jelas dan sesuai. Cara menyoal, tata susila yang perlu kita patuhi. Membuka perbincangan. Soalan tersebut dapat menggalakkan minat ahli lain, mencabar pemikiran, mengutip maklumat dan mendapatkan penyertaan individu. Berkaitan dengan soalan, macam mana kita nak satu perbincangan diadakan dalam satu mesyuarat. Jadi soalan yang harus dielakkan, soalan yang tidak dapat dijawab. Pastikan soalan yang dikemukakan oleh ahli ataupun mana-mana mesyuarat dapat dijawab oleh ahli lain ataupun pengurusi ataupun soalan yang kurang jelas, tidak tepat ataupun makna yang kabur. Ini antara key point. Bagi mendapatkan jawapan yang memuaskan, ahli mesyuarat perlulah mengemukakan soalan yang baik. Ahli mesyuarat tidak perlulah bermain sentimen-sentimen ataupun jangan cuba bermain dengan perkataan-perkataan yang untuk memerangkap ahli mesyuarat lain supaya memberikan jawapan yang salah atau mengelirukan. Ini juga akan memberikan masalah kepada usia dalam merekodkan minit mesyuarat. Ini tindakan selepas mesyuarat, apa yang perlu dilakukan. Penyediaan minit mesyuarat, format minit mesyuarat, susunan nama ahli mesyuarat mengikut keadaan dan catatan perbincangan. Pengesahan maklum balas, format maklum balas, penyediaan laporan maklum balas. Saya akan sambung pada modul yang kedua, iaitu modul tata bahasa. Dan selepas modul tata bahasa, modul format ataupun pengurusan minit